Jadi itu yang kita kata, bila kita kata kita ada satu yang terbaik untuk diamalkan di seluruh Malaysia, tapi bila diamalkan pada satu negeri, kita nampaklah negeri tadi khilaf dengan negeri-negeri yang lain. Walaupun kita kata, contohlah dia mengambil mazhab Hambali ataupun Hanafi dalam negeri tersebut, kita kata adakah mazhab Hambali dan Hanafi tadi yang diamalkan adakah mazhab Syafi'i yang diamalkan di seluruh Malaysia tidak menepati yang ada di negeri tadi? Sudah tentu dia kata tak, mazhab Syafi'i pun betul. Bila mazhab Syafi'i betul, kenapa kamu tidak amalkan? Itu persoalan dia. Bila kamu kata tidak betul, sebab itu kamu tolak. Kalau kamu kata betul, kamu kena terimalah benda tadi. Ini kamu tolak yang ini, kamu kata yang ini betul. Ataupun jadi kekeliruan berlaku di kalangan umat pada hari ini. Mana satu yang betul? Ini betul ke tak betul? Tapi kamu buat tadi seolah-olah macam ini tak betul. Jadi apa yang berlaku di Malaysia ni, kita ambil majoriti. Sebab itu kita pegang pada hadis Nabi, la tajtami ummati 'ala dhalalah. Umat aku sekali-kali tidak akan berhimpun untuk buat perkara sesat. Jadi satu negeri tadi kita tahu dia ni terasing. Man syadda syudza wallahu a'lam. Kita harap kebaikan ni ada pada dia. Tapi siapa yang cuba asingkan diri daripada jemaah, maka Allah SWT sahaja yang tahulah balasan, dan kita harap kebaikan. Bila kita tentu mazhab, kita dah bagi tahu mazhab ni jalan ataupun landasan lah kita kata mazhab. Rukun Islam ada 5 perkara. Syahadah, salah, puasa, zakat, haji. Jadi 5 perkara ni perlu diungkaikan untuk memudahkan umat. Dalam Al-Quran hanya sebut aqimus salah, dirikan salah. Bagaimana kita nak tahu salah tadi? Jadi Nabi yang tunjukkan solat tadi, rukuknya, sujudnya, ada tahiyatnya, ada takbiratul ihramnya. Ini Nabi yang tunjuk. Jadi ini satu ilmu, dipanggil ilmu fiqh yang berkaitan dengan rukun Islam. Sebab itu landasan dipanggil mazhab. Dia sebenarnya dipanggil mazhab yang menerangkan kepada umat dari segi masail fiqh, masalah fiqh. Okey. Sembahyang macam mana? Daripada Nabi macam mana? Daripada Nabi berkaitan dengan solat macam mana? Daripada Nabi berkaitan dengan puasa macam mana? Dia telah buat rumusan satu sehingga kita tahu rukunnya ada berapa, sunatnya ada berapa, makruhnya ada berapa. Ini tujuan yang ada dalam fiqh. Jadi dekat sini dipanggil, ulama kita panggil mazhab fiqh, yang mana ada 4 mazhab landasan untuk tujuannya memudahkan umat untuk mengamalkan ibadat tadi. Jadi adanya fiqh, jadi mazhab fiqh kat situ. Yang orang kata mazhab lah, sebenarnya satu landasan, satu kaedah. Adapun mazhab tauhid, bila kita sebut rukun iman 6 perkara. Jadi bila kita sebut 6 perkara tadi, kita tahu kita tak boleh nak nafikan benda 6 perkara tadi. Cuma bila kita tahu, ada setengah kita belajar dari segi akidah tauhid. Akidah tauhid tadi berasal daripada rukun iman yang ada dalam hadis Jibril tadi. Jadi maka adalah ulama-ulama kita yang membuat satu kaedah untuk memahami perincian yang keluar daripada Allah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, begitu berkaitan dengan sifat-sifat malaikat, ciri-ciri malaikat, berkaitan dengan Rasul pula, sifat-sifat Rasul. Sebab apa, dalam hadis tadi hanya cerita secara umum 6 perkara. Kemudian diceritakan tentang kitab pula, pembahagian kitab, adanya 4 kitab seperti Taurat, Zabur, Injil, dibahaskan juga. Lepas tu berkaitan dengan akhirat, di akhirat adanya selepas kematian kita adanya alam barzakh, adanya mahsyar, adanya titian sirat, hisab dan sebagainya. Kemudian neraka dan syurga, dan permasalahan dari segi takdir. Sama ada takdir itu baik dan buruk, itu ada satu bahasan yang dibincang dalam ilmu tauhid. Jadi sebab itu dia ulama yang pakar dari segi masalah susunan ilmu tauhid ini dari kalangan ahli sunnah wal jamaah adalah Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka telah membuat satu susunan untuk memudahkan kita supaya faham tentang rukun iman tadi.